Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah kepada Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Dan Tuan Yang Terutama The Right Honourable Boris Johnson MP, Perdana Menteri United Kingdom, ahli-ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat United Kingdom bersempena dengan ulang tahun Jubli Platinum dan Hari Kepeteraan Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan pingat-pingat kehormatan Negara Brunei Darussalam kepada 300 orang penerima. Pengurniaan pingat-pingat tersebut bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kepeteraan Baginda. Istiadat berlangsung pagi tadi di Balai Singgasana Indra Kencana Istana Nurul Iman. Berangkat selaku wakil peribadi Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi menyempurnakan pengurniaan pingat-pingat kehormatan tersebut, Paduka Anakna Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Berangkat sama Paduka Anakna dan Adinda Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Istiadat bermula dengan pengurniaan Pingat Jasa Kebaktian PJK antara yang dikurniakan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Pengurus dan Ketua Pasukan Polo Negara. Seterusnya, Pingat Bakti Laila Ikhlas PBLI kepada Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Jurulatih Adat Istiadat Diraja Datuk Paduka Haji Awang Mashhur bin Haji Awang Mutahir. Yang Amat Mulia Pengiran Muda Abdul Kawi, Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, atlet pasukan polo negara yang memenangi pingat emas pada Sukan Asia Tenggara kali ke-30 pada tahun 2019, menerima pingat PJK. 95 orang terdiri 81 orang lelaki dan 14 orang perempuan dikurniakan pingat PJK. Mereka terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan juga dari sektor swasta beserta atlet negara. Sementara itu, 204 orang menerima pingat Indah Kerja Baik PIKB yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri. Yang Nurul Nadia binti Muhammad Husini. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.
367 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini dengan 2 kes berada dalam kategori 4. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 142 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 1 Jun yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 81.3%. Manakala 860 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 50.8%. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 70.8%. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 367 kes baru telah dilaporkan, iaitu 366 kes hasil ujian ART dan 1 kes adalah hasil dari 256 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu, jumlah kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 149,337 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 2 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 220 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 147,284 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,830 kes, iaitu 6 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,824 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Dalam kenyataannya yang sama, Menteri Kesihatan juga mengongsikan mengenai penutupan COVID Holding Area Tutong Chat. Mengambil kirakan jumlah kes harian COVID-19 di negara ini terus berada di tahap yang terkawal, terutama sekali mereka yang memerlukan rawatan di hospital, iaitu di kategori 4 dan 5, COVID Holding Area Tutong ataupun CHAT akan ditutup secara rasmi bermula pada 2 Jun 2022. Dalam menjalani fasa endemik ini, orang ramai masih perlu memastikan kebersihan diri pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dan mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Teruskan berusaha untuk menjaga kesihatan dengan membuat kegiatan fizikal sekurang-kurangnya 30 minit dalam sehari ataupun 150 minit dalam seminggu. Majlis resepsi bersempena dengan persidangan wakaf antarabangsa diadakan semalam di salah sebuah hotel di Gadong. Persidangan dianjurkan oleh Kementerian Hal-Ehwal Ugama dengan kerjasama Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Hadir yang berhormat Pin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badiruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal-Ehwal Ugama. Juga hadir yang berhormat Pin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apung, Menteri Hal-Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apung, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dan yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri serta para perwakilan asing ke negara ini. Majlis bertujuan bagi meraihkan para pembentang, peserta pameran dan penaja yang menjayakan persidangan wakaf antarabangsa sempena Brunei MYCE 2022. Para petugas industri diharap dapat meneroka asas-asas perkhidmatan pelanggan mengikut prinsip dan nilai-nilai Islam menerusi latihan nilai Islam dalam perkhidmatan pelanggan. Di samping itu juga melalui diharap dapat mengukuhkan kemahiran dan pengetahuan
dalam mengendalikan para pelancong dengan menerapkan nilai-nilai Islam dan sifat kebrunaian yang ramah dan bersopan santun. Perkara tersebut digariskan oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam ucap tamanya semasa perasmian Seminar Antarabangsa Hospitality dan Pelancongan Halal Ishtah bertemakan mempromosikan pelancongan domestik ke arah meningkatkan nilai rantaian halal. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dalam ucap tama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong juga mengongsikan mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam pemberian perkhidmatan pelancongan. Yang pertama, untuk memberikan pendedahan kepada petugas industri pelancongan negara Brunei Darussalam. Kedua, untuk memberikan pengalaman yang unik kepada pengunjung luar negara, sama ada yang beragama Islam ataupun tidak. Ketiga, untuk meningkatkan kesedaran, menyemai dan memupuk nilai-nilai Islam dalam industri perkhidmatan pelanggan di negara ini. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan para penyedia perkhidmatan dalam mempromosikan pelancongan Islam di negara ini. Seminar Ishtah dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali Junisa melalui Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban PPHT dengan kerjasama Prince of Songkla University Thailand, Universiti Utara Malaysia, Universitas Negeri Malang dan Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei 2022 atau Brunei MYCE 2022. Antara yang menyampaikan ucap tama, Profesor Madya Dr. Nur Azimin Zainul dari Universiti Utara Malaysia bertajuk Enhancing Muslim Travellers Experience Let's Get Ready. Juga hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. COVID telah melanda dunia pada tahun 2020 dan 2021. Oleh itu, COVID ini juga menyebabkan ada memberi kesan yang sangat besar kepada perindustrian pelancongan. Dengan itu, kami Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban, PPHT, berhasrat mengadakan International Seminar on Halal Tourism and Hospitality dengan tujuan untuk meningkatkan lagi perindustrian halal ini dan sekaligus membangun industri halal. Sementara itu, forum bertajuk Nilai Islam dalam Pelancongan dan Hospitality Halal di negara Brunei Darussalam diadakan semasa Seminar Ishtah. Forum bertujuan menjadikan negara ini sebagai sebuah negara yang unik dan dikenali orang ramai dan antarabangsa. Forum diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Antara yang hadir, Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Semasa forum, para ahli panel membincangkan nilai-nilai Islam di samping memperkenalkan kempen mesra yang diterapkan dalam hospitality dan perindustrian pelancongan. Forum dikenalikan oleh 4 ahli panel terdiri daripada Jabatan Kemajuan Pelancongan, Persatuan Hotel-Hotel Brunei, Darussalam Services Sdn Bhd dan Fakulti Syariah Kupu SB selaku setiausaha bersama Persidangan Wakaf Antarabangsa. Pada sebelah petang tadi, Seminar Ishtah diteruskan dengan sesi pembentangan khas di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas bagi pembentang dalam negara, manakala pembentang luar negara diadakan menerusi secara maya. Pengiran Dr. Hajah Nur Khariah binti Pengiran Haji Hashim, Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, membentangkan kertas kerjanya bertajuk Maqasid Syariah merupakan satu rangka kerja bagi pelancongan halal di negara ini, menekankan tentang rangka pelancongan halal di negara ini perlu berlandaskan maqasid syariah agar perkhidmatan pelancongan halal itu terjamin halalnya. Manakala Dr. Fahmi Zaidi bin Abdul Razak menyampaikan kertas kerja bertajuk Pelancongan Halal, Isu Semasa, Peluang dan Cabaran pula, menekankan permintaan pelancongan halal menembusi pasaran global. Dan kertas kerja bertajuk Peluang-peluang dan Cabaran Pelancongan Halal berasaskan nilai-nilai kebudayaan dan persekitaran pasca pandemik COVID-19 di Indonesia pula disampaikan oleh Profesor Dr. Heri Pratikto. Lebih 50% daripada jumlah keseluruhan pasaran di negara Brunei Darussalam
merupakan aset kawangan Islam sejak ia mula diterima pakai. Perkara tersebut dikongsikan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku pengerusi Brunei Darussalam Central Bank BDCB semasa persidangan penasihat syariah SAC 2022 secara hybrid. Persidangan berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal berkata, ekosistem kewangan Islam di negara ini antaranya mencakupi bank-bank Islam, pengendali takaful dan syarikat-syarikat kewangan Islam. Jelasnya lagi, pada tahun 2018, BDCB mengeluarkan notis dan garis panduan yang memerlukan institusi kewangan Islam di negara ini untuk menubuhkan rangka kerja tadbir urus syariah bagi menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai hub antarabangsa bagi kewangan Islam. Persidangan dianjurkan bersama oleh Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Brunei BILIF dan Organisasi Perakaunan dan Pengauditan untuk Institusi Kewangan Islam AAOIFI dengan sokongan BDCB. Di samping itu, persidangan juga dianjurkan dengan kerjasama Institut Perbankan dan Kewangan Bahrain BIBF dan Penasihat Kewangan Antarabangsa Cambridge UK sebagai media antarabangsa dan pemasaran. Topik-topik yang akan dibincangkan seperti cabaran dan isu dalam urus tadbir Syariah Governance Framework, dan juga kami membawakan pakar-pakar dalam kewangan Islam dalam dan luar negeri. Kami berharap persidangan ini menambah pengetahuan dan untuk peserta-peserta kami yang datang pada hari ini. Keindahan Islam turut memberikan beberapa garis panduan yang dikenali sebagai syariah dengan bimbingan maqasid syariah. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Awang Haji Muhammad Syukri bin Haji Ahmad, Pengetua Penasihat Syariah BDCB dalam pembentangannya semasa SAC 2022. Menurut Awang Haji Muhammad Syukri, objektif utama tadbir urus syariah antaranya memberikan struktur dan sistem bagi tadbir urus semua aktiviti perniagaan institusi kewangan Islam. Ia jelasnya bertujuan memastikan pematuhan syariah pada setiap masa dan peringkat. Sesi diselajurkan dengan perbincangan bertajuk Penerokaan Isu dan Cabaran Tadbir Urus Syariah dalam Era Kewangan yang Dinamik oleh 4 ahli panel. Sementara itu, pada sebelah petang, persidangan SAC diteruskan dengan pembentangan khas daripada Farouk Raza, Pengerusi Perakaunan dan Audit Pertubuhan bagi Lembaga Institusi Urus Tadbir Kewangan Islam dan Etika. Dalam pembentangannya, Farouk Raza antara lain menyentuh mengenai bagaimana untuk memperbaiki kualiti urus tadbir syariah dengan memberikan bimbingan komprehensif dan amalan terbaik daripada urus tadbir terdahulu. Sesi kemudian diteruskan dengan pembincangan mengenai rangka kerja urus tadbir syariah, kualiti lawan compliance oleh beberapa orang ahli panel antarabangsa. Persidangan Penasihat Syariah SAC 2022 secara hybrid diakhiri dengan pembentangan khas daripada Dr. Mufti Irsyad Ahmad Aijaz, Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Syariah Bank Negara Pakistan dan Suruhanjaya Keselamatan dan Pertukaran Pakistan. For trusting and giving us the opportunity to participate for the second time. Persidangan diakhiri dengan ucapan penutupan oleh Dayang Hajah Sufinah binti Haji Sahad, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Brunei BILIF. Dalam ucapannya, Dayang Hajah Sufinah antara lain berharap para peserta boleh memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh melalui persidangan ini. Forum bertajuk Cabaran Integrasi Wakaf Tradisional dan Kontemporari membincangkan wakaf serta peranannya dalam membantu menstabilkan dan menjana ekonomi sesebuah negara. Forum diadakan petang tadi sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei 2022. Forum diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, dihadiri oleh 300 orang.
Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Forum disertai oleh ahli panel dari dalam dan luar negara. Forum diselajurkan dengan penyampaian resolusi persidangan kepada Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Resolusi merumuskan mengenai kepimpinan, perundangan dan urus tadbir, kerjasama ekonomi dan negara luar, pendidikan dan ekonomi. Terdahulu pada sebelah pagi diadakan bengkel wakaf korporat yang dibahagikan kepada dua sesi, iaitu perbincangan meja bulat dan perbincangan berkumpulan. Dikendalikan oleh seorang pensyarah daripada Universiti Multimedia Malaysia, bengkel membincangkan model wakaf korporat yang sesuai untuk dilaksanakan di negara ini. Bengkel disertai oleh 40 peserta, antaranya tenaga akademik, pengamal undang-undang dan mahasiswa institusi pengajian tinggi di negara ini. Penyelarasan dalaman penting dalam melaksanakan Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 melalui pelan transformasi digital di setiap kementerian. Pelan-pelan tersebut akan terus diterjemahkan ke dalam pendigitalan sektor industri di bawah bidang kuasa kementerian masing-masing. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menekankan perkara tersebut semasa sesi meja bulat sidang kemuncak Asia Tech X Singapore ATXSG 2022. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Penerang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof juga mengongsikan mengenai pendekatan utama dalam merealisasikan potensi dan peluang ekonomi digital yang inklusif. Bertemakan Redefining Tech for a Better Future, ATXSG 2022 dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi Singapura. Tuan Yang Terutama juga menyampaikan ucapan sidang menghimpunkan penggubal dasar utama serantau dan antarabangsa daripada sektor kerajaan serta pemain industri terkemuka bagi membincangkan bidang berkaitan ekonomi digital, kemunculan teknologis dan inovasi digital rentas sempadan. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga mengadakan perjumpaan muhibah bersama Puan Yang Terutama Josephine Teo, Menteri Komunikasi dan Penerangan Singapura, dan seterusnya menandatangani memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama digital bagi meningkatkan kerjasama digital antara kedua pihak. Kepentingan bersama dalam kerjasama digital bagi mengukuhkan lagi hubungan dalam kerjasama digital antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia pula disentuh semasa perjumpaan Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi bersama Yang Berhormat Tan Sri Panglima Haji Anwar bin Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi bersama rombongan juga mengadakan beberapa sesi lawatan kerja ke agensi-agensi berkaitan sektor digital di Singapura. Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Jami' Asri Hasanah Bolkiah pagi tadi menganjurkan forum Solat Dipelihara Keluarga Bahagia. Forum diadakan bersempena sambutan Hari Keluarga. Hadir Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Forum antara lain menyentuh mengenai kepentingan agama dalam institusi keluarga atau rumah tangga. $600 anak pokok ditanam di Bukit Perompong di Kampung Sungai Liang, daerah Belait. Projek penanaman pokok adalah salah satu aktiviti alam sekitar Brunei LNG dalam menyokong komitmen Kerajaan Negara Brunei Darussalam ke arah negara berdaya tahan rendah karbon dan iklim melalui Dasar Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Projek penanaman pokok dilancarkan oleh Dayang Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Brunei LNG. Katanya Brunei LNG menyasarkan 1,000 anak pokok ditanam tahun ini. Acara disertai oleh ahli-ahli Green Brunei dan Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pada Mac tahun lalu, Brunei LNG menanam 200 pokok sempena Hari Hutan Antarabangsa. Pihak berkuasa dadah dan makanan Amerika Syarikat USFDA menarik balik produk mentega kacang berjenama Jif kerana dikhawatiri tercemar dengan bakteria Salmonella.
Kenyataan itu dikeluarkan dalam siaran akhbar Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA. Dalam siaran tersebut menyatakan Salmonella merupakan sejenis bakteria yang boleh menyebabkan keracunan makanan sekiranya terdapat dalam makanan seperti daging, ayam, telur, buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan yang diproses jika aspek kebersihan diabaikan atau makanan tidak diproses dengan sempurna. BDFA menghubungi pengimport produk jenama berkaitan di negara ini dan mengesahkan jenama terbabit tidak diimport ke negara Brunei Darussalam. Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna di Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengeluarkan 1 kompaun dan 2 notis amaran kepada 3 buah premis perniagaan kerana melanggar perintah paparan tanda harga. Ketiga-tiga premis perniagaan didapati memaparkan harga barangan yang tidak selaras dengan harga sebenar yang dibayar oleh pengguna. Sri Azlina Senior Berhad didenda kompaun RM1,000 pada Mac lalu. Premis berkenaan dikeluarkan kompaun RM700 atas kesalahan yang sama. Sementara itu, Faizi Department Store dan Sifana Senior Berhad diberikan notis amaran. Pengguna yang berdepan dengan sebarang amalan perniagaan yang mengelirukan boleh melaporkan kepada JPHEP melalui talian Darussalam 123, aplikasi mudah alih pengguna bijak atau melalui email bersama resit pembayaran dan gambar sebagai bukti.